Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana di kesempatan pada tengah hari ini kita dapat sama-sama menyambung perbincangan kita dalam Matan Abi Syuja', yang mana insya-Allah kita sampai pada muka surat yang ke-28, bab salat. Kita bersalat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ilmi fi ad-darain. As-salawatul khams wa awqatuha. Salat 5 waktu dan waktu-waktunya. As-salatul mafrudatu khamsatun. Salat fardu itu ada 5. Az-zuhru, yang pertama zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhilla kulli shay'in mithluhu ba'da zawal. Zuhur ni awal waktunya atau permulaan waktunya zawalu syams, bila mana tergelincirnya matahari. Makna condongnya matahari ke arah barat, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu idza sara dhilla kulli shay'in misluhu, dan waktunya berakhir ketika panjang bayang-bayang objek sama dengan objeknya ba'da zawal, lepas daripada condongnya matahari atau tergelincirnya matahari. Contohnya begini, kita letak di tengah-tengah padang tiang, kita katakan kayu, tak kayu. Bila mana matahari di tengah-tengah kepala, tengah-tengah, dipanggil waktu rembang. Waktu rembang, waktu itu tak ada semayang. Waktu rembang antara waktu yang tak boleh semayang, tak boleh solat sunat. Sekitar Allahu'alam mungkin setengah jam sebelum zuhur lah. Maybe, mungkin. Sebab dia exactly-nya kena check apa betul-betul matahari tegak dan kepala tu berubah. Jadi kita ambil ihtiyatan lebih kurang setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Jadi bila matahari tengah pacak tu, bayang ni tak ada lagi. Dia betul-betul tak ada, dia tak bayang. Bila pak sikit ada bayang, katakan ibaratnya ni kiblat dah ni kan. Jadi ada bayang, condong sikit. Jadi bila mana matahari mana berbayang, matahari condonglah barat, jadi bayanglah ni lah. Betul. Yang pentingnya ada bayang sikit. Katakan bila ada bayang sikit, maka itu maksudnya sudah matahari sudah tergelincir. Mana dia condong sikit, masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Last waktu bila mana bayang tu sama panjang dengan panjang. Lebih sikit daripada pen yang kita letak pen, bayang tu lebih sikit ya, masuk waktu asar. Itu cara. Tapi sekarang ni cara mudah ya, tengok kalender. Sekarang ni tengok takvim, tengok pergi Eropah, tengok jam. Tapi kita kata dalam keadaan cara nak menentukan waktu tu, terutama bila mana tidak ada kemudahan jam, tidak ada kemudahan kalender, menggunakan melihat matahari, maka itu antara caranya. Baik, itu waktu zuhur. Daripada bayang sikit sampailah kayu tadi, atau kayu tadi sama panjang bayang dia. Satu. Wal asru, solat asar yang kedua. Sebab apa dimula dengan solat zuhur dulu tuan? Dan kita fiqh semua dia tak mula dengan subuh, sedangkan permulaan hari dengan subuh. Pasal apa start zuhur dulu disebut? Ada pandangan menyatakan selepas daripada Isra' dan Mi'raj, lepas mana Nabi di-Mi'rajkan, semasa Nabi di-Mi'rajkan itulah yang difardukan salat 5 waktu. Jadi lepas pada itu bila Nabi turun dan Jibril alaihissalam mai ajar Nabi, hari pertama Jibril ajar waktu yang mula, hari kedua Jibril ajar waktu yang akhir. Jadi Jibril datang ajar Nabi bermula pada waktu zuhur, sebab Nabi turun untuk pagi dah kan? Jadi maknanya Jibril turun ajar bermula waktu zuhur, dikatakan begitu. Jadi sebab itulah mana-mana kita fiqh, kalau kita tengok dia bermula dengan zuhur dulu.
Disebut zuhur, bukan sebut subuh dulu. Yang kedua wal asru, asar. Wa awwalu waqtiha az-ziyadatu 'ala dhillil mithli. Permulaan waktunya ketika mana tadi panjang bayang-bayang tu lebih sikit. Ni kalau sama tu masa zuhur, pak lebih sikit dia punya bayang-bayang dia, maksudnya waktu asar, itu waktu dia. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlaini wa fil jawazi ila ghurubi syams. Waktu berakhir dalam waktu ikhtiar iaitu sehingga panjang bayang-bayang itu 2 kali ganda. Waktu ikhtiar ni waktu pilihan. Elok mana jangan lebih pada waktu itu. 2 kali ganda, sekali 2 kali. Itu kira waktu pilihan kita nak solat dan jangan lebih pada itu. Lebih pada itu boleh lagi. Boleh dia pergi jawaz. Haruslah, bolehlah. Boleh waktu jawaz dia panggil wafil jawazi ila ghurubi syams. Betul-betul dia punya habis waktunya, waktu jawaznya sampai terbenam matahari. Tenggelamnya matahari menunjukkan masuknya waktu maghrib. Jadi sebelum tenggelam matahari, dan kau boleh sebelum itu lagi. Baik. Wal maghribu, waktu maghrib, solat maghrib, wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubi syams. Waktunya satu je, matahari tenggelam. Waktu maghrib ni matahari tenggelam. Bagaimana di negara yang matahari tak tenggelam? Ada tak? Negara yang matahari tak tenggelam, ada tak? Siangnya tengok cerah. Dua ada situ matahari. Tengok waktu macam tengah malam dah, 12 tengah malam matahari duduk situ. Matahari tak tenggelam. Kita kata waktunya matahari tenggelam. Sekarang ni matahari tak tenggelam. So nak baca mana? Maka di sini para ulama menyatakan dia kena buat anggaran. Anggaran waktu. Anggaran waktu itu sama ada mengikut negara yang terdekat yang ada malam. Dia tidak malam. Jadi dia nak buat macam mana? Dia kena ikut negara yang terdekat yang ada malam. Ataupun kalau ikut pusat dia ikut Mekah lah. Kan? Jadi maknanya dia refer kepada yang ada malam. Oleh sebab dia tidak malam, kena 6 bulan siang. Macam mana nak buat? Maka dengan sebab itu dia merujuk kena buat anggaran. Apa dalilnya anggaran itu? Dalilnya adalah kepada hadis Nabi SAW, iaitu ketika mana Nabi menceritakan tentang kedatangan Dajjal di akhir zaman. Nabi sebut bahawa Dajjal itu akan perintah bumi ini selama 40 hari. Dia akan menguasai bumi 40 hari. Tetapi kata Nabi, yaumun kasanah, hari yang pertama seumpama 1 tahun, wa yaumun kasyahar, 1 hari berikutnya seumpama sebulan, wa yaumun ka usbu', 1 hari berikutnya seumpama seminggu, dan hari yang keempat dan hari-hari seterusnya sampai hari ke-40 adalah macam hari-hari yang biasa. Itu keadaan. Jadi sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah hari yang seumpama satu tahun itu cukup untuk kita solat 5 waktu? Nabi kata, tak cukup. Kamu kena anggarkan waktu. Jadi mungkin wallahu ta'ala alam, mungkin pada waktu itu matahari tak terbenam-benam. Sedangkan waktu itu dah berlalu. Jadi tak cukup dah sampai 5 waktu. Kena buat anggaran untuk solat macam biasa, walaupun matahari tak terbenam sekalipun. Walaupun hari itu masih lagi siang, nampak macam siang, tetapi kena ada anggarannya untuk menetapkan berlakunya malam untuk kita solat maghrib. Baik. Tenda. Wa waqtuha wahid wa huwa ghurubi syams. Waktunya satu saja, ketika mana terbenam matahari. Wa bi miqdari ma yu'adhdhinu wa yatawaddau wa yasturu al-'awrata wa yuqimu as-salata wa yusalli 5 raka'at. Tempohnya kira-kira azan, wudu, tutup aurat, iqamah dan solat 5 rakaat. Tempoh waktu. Yang paling mudah kita kata masuk insya-Allah tempoh waktu, tapi maghrib ni pendek. Jangan buat lewat-lewat sangat. Jadi tempoh waktunya kita lama. Dia buat anggaran bukan jam lah, dia buat anggaran macam mana waktunya. Kira-kira nak tahu waktu panjang tu, azan dah boleh masuk, wudu dah boleh masuk, boleh pakai baju cari tutup aurat, boleh iqamah lagi, boleh solat 5 rakaat lagi. Itu antara waktu maghrib. Waktu maghrib waktu yang pendek.
Waktu maghrib waktu yang pendek. Tapi hari ini macam kita sebutlah, mudah kita sebab apa? Sebab kita hari ini dah mereka yang bertugas di falak, mereka itulah melihat dalam konteks bagaimana perubahan matahari dan sebagainya. Mereka telah letak dalam bentuk waktu jam. Jadi senanglah kita tengok jam, kita tahu lah waktunya berapa. Wal isya'u, dan salat isya' awal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Permulaan waktunya adalah apabila mega merah hilang. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail. Dan akhir waktu dalam ikhtiar iaitu sehingga 1/3 malam. Betul ada orang kata main isyak sampai ke tengah malam itu malam. Ya, itu waktu ikhtiar dan waktu pilihan untuk kita solat isyak. Tetapi waktu jawaz, waktu yang harus, yang dibolehkan ila tulu'il fajr tsani, sampailah terbitnya fajar yang kedua. Terbitnya fajar. Jadi bagi fajar as-sadiq. Fajar ada dua, fajar sadiq dengan fajar kadhib. Jadi terbitnya fajar sadiq, maka pada ketika itu habislah waktunya. Wasubhu, dan waktu salat subuh, wa awwalu waqtiha, awal waktunya tulu'ul fajr tsani, masuknya fajar yang kedua, wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-asfari wa fil jawazi ila tulu'il syams, iaitu waktu ikhtiar itu hingga nampak terang sikit. Waktu akhir waktunya dalam waktu jawaz, waktu harus ialah sampai terbit matahari, ataupun kita sebut sebagai syuruk. Tengok syuruk berapa? Tengok sini. Syuruk pukul 7:12. Saya elok lebih awal pada tu lah, dan nampak cerah-cerah sikit tu dah. Patut dah stop dah. Tapi waktu jawaznya boleh sampai ke 7:12 syuruk. Itu last matahari naik, dipanggil terbit matahari. Dan waktu 7:12 itu juga terbit matahari tak boleh sembahyang sunat sampai dah tunggu 28 minit selepas daripada itu. Barulah kita boleh solat sunat dan solat isyraq atau solat duha dan sebagainya. Baik, itu lebih kepada waktu-waktu solat. Kita tahulah keadaan ni just sebagai pengulangan, dah disebut dalam kitab kita baca lah. Baik, seterusnya wa syaraitu wujubi salati thalathatu asya'. Syarat wajib solat ada 3 perkara. Ini bagi orang yang nak solat ni, dia ada syarat wajib. Syarat wajib ni makna apa? Bila kita ada syarat-syarat ni, wajib untuk kita melaksanakan. Kalau kita tak laksanakan, maka kita berdosa, kita menanggung dosa. Bila kita laksanakan, kita dapat pahala. Apa syarat wajib ni? Yang pertama, al-islamu, orang Islam. Orang Islam. Kalau tak Islam, nak wajib apa aja Islam dah, kena mengucap dulu. Kena mengucap dulu. Macam baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, bagaimana orang bukan Islam masuk surau tak tutup aurat, macam mana? Saya kata, dia mengucap pun tak tutup aurat apa? Dia mengucap pun tak. Dia tidak ada hukum tutup aurat bagi dia. Bagaimana dia tak beriman kepada Allah dan tak Islam. Cumanya kita suruh dia bersopanlah masuk tempat-tempat suci ni. Surau ni suci, jadi kita nak sopan, jangan menjolok mata dan sebagainya. Tapi nak suruh tutup tudung, pakai elok lengkap untuk tutup aurat itu, dia bukan Islam lagi, kan? Jadi maknanya di situ kita doakan pada dia supaya dia masuk Islam. Al-Islam yang kedua, wal bulugh. Syarat wajib baligh. Lagi mana tak baligh, maknanya dia tak wajib, tapi boleh dilatih. Macam kita ada anak yang Nabi kata, muru auladakum bis-salah wa hum abna' sab'i sinin. Suruh anak kamu solat ketika mana mereka berumur 7 tahun. 7 tahun tak baligh lagi, tuan-tuan. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan, budak-budak 7 tahun tidak baligh lagi, maka mereka tidak berdosa pun kalau mereka tak sembahyang. Tetapi Nabi ajak pada kita suruh apa? Muru auladakum, suruh anak-anak kamu solat. Maknanya sebagai satu latihan, sebagai satu didikan. Nanti bila dia baligh, nanti dia tak susah dah nak melakukan solat, tak perlu suruh dah. Kalau kita bagi kita masuk waktu pun dia tahu dah dia nak solat. Tetapi kalau kita tak didik daripada awal, masalah. Kita didik anak kita, kadang kita lepas dia main macam-macam, main game macam-macam, dia tahu Pokemon tak Pokemon semua dia tahu dia. Tetapi solat kita tak didik, ini satu masalah. Walaupun betul dia tak balik lagi, betul dia tak balik lagi,
dia tak ada kewajipan lagi, tak apa. Tetapi sebenarnya itu lebih kepada nak mendidik supaya nanti bila dia balik dia dapat melaksanakan dengan baik. Balik ni macam mana? Umur berapa balik? Balik ini bagi perempuan mudah saja, datang uzur. Mungkin 9 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 11 tahun, mungkin 12 tahun, mungkin 13 tahun. Bergantung pada hormon, makanan, cuaca dan sebagainya. Bagi laki-laki macam mana? Bagi laki-laki dia bermimpi. Bermimpi, dia mengeluarkan mani, maka menunjukkan dia balik. Kalau masa Hanafi tu dia kita tengok suara macam mana, bulu tubuh ke dah, suara pun kasar sikit. Tu. Namun begitu, kadang-kadang ada orang dia darah uzur pun tak ada, mimpi pun tidak. Sebagaimana penentuan dan suruh balik ni, adakah dia nak balik macam mana? Maka di situ dalam mazhab Syafi'i menyatakan ditentukan baliknya apabila dia berumur 15 tahun mengikut tahun hijrah. Walaupun waktu itu orang perempuan tak datang uzur, tapi 15 tahun dah ikut tahun hijrah, maka dia dikira balik. Laki-laki tak mimpi apa pun dia kata. Tak mimpi apa, mimpi main bola dah. Mimpi futsal. Walaupun umur 15, masuk 15 tahun ikut tahun hijrah, dia dikira consider balik. Itu. Jadi dia kira tengok dari sudut itu. Baik, itu balik. Yang ketiganya wal aqlu, iaitu berakal. So 3 syarat ni merupakan syarat wajib. Ada 3 ni, Islam, berakal, balik, maka ketiga-tiga ni menyebabkan seseorang itu dia wajib untuk menunaikan salat. Kalau dia tak ada salah satu daripada 3 ni, ada tak ada langsung 3 tak isyarat, maka dia tidak wajib salat. As-salawatul masnunatu, salat yang disunatkan. Salat sunat. Tajuk salat sunat. Was-salawatul masnunatu khamsun. Dia kata salat sunat ni 5. Yang pertama al-idani, al-idan. Salat 2 hari raya. Idan ni merujuk pada 2 hari raya. Solat apa? Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Kita baru-baru ni dah solat sunat Aidil Fitri. Lagi sebulan insya-Allah kita akan solat sunat Aidil Adha. Lagi sebulan. Maksudnya raya haji. Dan kita disunatkan takbir. Dan takbir raya haji start bila kan? Takbir raya haji start bila? Kalau takbir raya puasa kita start malam raya kan, malam 1 Syawal kan. Takbir raya haji sunat bila? Sunat lepas subuh 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tahun ni dia jatuh pada 11 hari bulan. 12 hari bulan raya haji hari Isnin kan. 11 bulan hari Ahad kan. 9 Zulhijjah. Jadi sunat untuk kita takbir raya pada 9 Zulhijjah selepas daripada subuh. Dia panggil takbir muqayyad. Sunat dah waktu tu. Boleh dah takbir raya. Tahu Ustaz apa tak raya lagi? Ya memang tak raya lagi. Sunat dah untuk takbir raya. Lepas subuh. Baik. Jadi Aidan, solat sunat ni yang pertama, dan yang kedua hari raya Aidil Fitri dan raya Aidil Adha. Yang kedua wal kusufan. Wal kusufan iaitu solat gerhana matahari dan bulan. Kusuf matahari, khusuf bulan. Jadi gabung dia jadi kusufan ni. Kusuf dan khusuf. Kusuf dan khusuf. Solat gerhana matahari dan juga solat gerhana bulan. Dan yang kelimanya apa? Wal istisqa. Solat sunat istisqa. Istisqa di mana minta hujan. Baik, itu disebut secara ringkaslah solat-solat sunat ni. Was sunanut tabi'atu lil fara'idhi 17 raka'ah. Sunat-sunat yang mengiringi solat fardu ada 17 rakaat dia kata. Solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni tentang solat sunat yang dilakukan mengiringi solat fardu. Yang pertama raka'atul fajri, solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Solat 2 rakaat sebelum solat subuh termasuk dalam solat sunat muakkad. Yang kedua wa arba'un qabla az-zuhri wa rak'atani ba'dahu. 4 rakaat sebelum solat zuhur dan 2 rakaat lepasnya. Ada dalam pandangan yang lain menyatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepasnya. 4 rakaat itu mana? 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad. Itu sebelum zuhur. Lepas zuhur juga 2 rakaat muakkad dengan 2 rakaat tidak muakkad. Jadi 4 lah sebelum dan selepas. Itu yang ketiga
wa arba'un qabla al-'asri, 4 rakaat sebelum solat asar. 4 rakaat ni bukan buat 4 sekali dah, buat 2-2. Ini sunat yang tidak muakkad. Sunat yang tidak muakkad, solat sebelum asar. Lepas asar tak boleh solat dah. Lepas solat asar tak boleh, sebelumnya boleh. Baik, seterusnya wa rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat lepas solat maghrib, termasuk juga solat sunat rawatib yang muakkad, yang dituntut. Lepas maghrib 2 rakaat. Kalau sebelum maghrib tuan-tuan disunat juga, tetapi tidak muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib dia tidak muakkad, tapi 2 rakaat lepas maghrib itu adalah muakkad, ini dituntut. Dan seterusnya wa thalathun ba'da al-isya'i yutiru bi wahidatin minhunna, solat 3 rakaat lepas solat isya' termasuk 1 rakaat solat witir. Maknanya apa? 2 rakaat solat sunat rawatib, 2 rakaat solat sunat rawatib tambah 1 lagi solat sunat witir 1 rakaat, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, orang kata apa? Ausani khalili bi thalath, Rasulullah telah mewasiatkan kepada aku dengan 3 perkara. Yang pertama rakaat duha, 2 rakaat salat sunat duha, wa anna siyam 3 ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan, iaitu 13, 14 dan 15. Bulan-bulan hijrah, bulan-bulan Islam. 13, 14, 15. Itu. Jadi sunat juga. Yang ketiganya wa an utira qabla an arqud, untuk aku salat sunat witir sebelum aku tidur, sebelum landing time, before landing time salat sunat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat, sekurang-kurang. Boleh juga kita buat 3 rakaat. Seeloknya 3 rakaat, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sebab salat sunat witir ni tuan-tuan, dia bukan dilakukan pada bulan puasa saja. Biasa kita lepas tarawih witir, lepas tarawih witir, tak ada tarawih witir pun tak ada. Sedangkan witir itu ada pada bila-bila masa. Tarawih tak ada adalah sebab kita bukan berada dalam Ramadan, sekarang kita berada dalam bulan Zulqa'dah. Kan, tak ada tarawih, tetapi witir tetap ada. Sebelum kita tidur, kan, kita ambillah peluang untuk kita solat sunat witir walaupun 1 rakaat. Baik, itu dia solat-solat sunat. Baik, solat sunat muakkad, 3 nawafil muakkad, 3 solat sunat muakkad. Ada apa dia? Yang pertama salatul lail, solat malam. Solat tengah malam tuan-tuan, itu termasuk yang sangat dituntut. Kata Nabi SAW, afdalus salat ba'da salawatil khams salatul rajuli fi jawfil lail atau kama qala. Solat yang terbaik selepas daripada solat fardu adalah solatnya seseorang di waktu tengah malam. Itu qiyamul lail lah. Itu solat yang terbaik. Ini termasuk dalam solat sunat muakkad yang sangat dituntut untuk kita laksanakan. Yang kedua wa salatul duha, salat duha juga merupakan salat yang disunatkan, yang sunatnya sunat muakkad yang dituntut. Yang ketiganya wa salatul tarawih, salat tarawih yang baru saja berlalu, bulan yang lalu. Lebih kurang sebulan lebih yang lalu kita solat tarawih, dan solat tarawih itu termasuk juga dalam kategori solat sunat yang muakkad, yang sangat-sangat dituntut untuk kita melaksanakannya. Alhamdulillah, bab tarawih ni insya-Allah boleh kita kata dalam 3 solat ni, solat malam, tahajud, solat duha dan solat tarawih, yang paling ramai orang buat tarawih. Paling ramai orang. Yang paling tengah-tengah tu duha. Ada buat, ada tak buat. Yang paling tak ada orang buat solat tahajud, saat tengah malam itu pada paling banyak orang tak buat. Siapa? Sebab apa? Sebab waktu itu sedang nyenyak tidur. Waktu itu berada dalam keadaan keasyikan, berada di awang-awang kan? Waktu itu maknanya sedang tidur. Baik. Syara'itus salat, syarat-syarat mengerjakan salat. Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadathi wan najis, suci anggota badan daripada hadas dan najis. Taharah ni ada 2 tuan-tuan. Satu taharah haqiqiyah, yang kedua taharah hukmiyah. Taharah haqiqiyah ni maknanya suci daripada najis. Suci najis pada pakaian kita, pada tempat kita, pada tubuh badan kita. Jadi dipanggil
Taharah haqiqiyah, makna bersih sungguh, suci daripada sebarang najis. Yang kedua, taharah hukumiyah, suci dari suatu hukum, iaitu taharah daripada hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Sebab benda ni tak nampak. Benda najis kita nampak, hadas kita nampak, tapi hukumnya ada. Maka dengan sebab itu, dia bila mana kita kata syarat solat ni, dia mesti suci anggota badan daripada najis ke, daripada hadas ke. Kalau ada hadas, maknanya kita kena ambil wudu lah. Angkat hadas kecil. Ada orang dia kata, ustaz ambil saya ni angkat hadas kecil ni ustaz, setiap kali lepas buang yang kecil, dan saya angkat hadas besar bila mana lepas buang yang besar. Tu dia, sekali buang, sekali mandi hadas besar. Itu ada besar tu soal lain, ada besar tu. Jadi kadang-kadang orang tengok daripada perkataan ni. Baik. Wasitrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci bersih. Itu syarat untuk kita tunaikan solat. Syarat dia kena pakaian itu tutup aurat dan pakaian itu bersih, baru diterima. Kalau tak boleh. Dan yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahirin, berada di tempat yang suci, makan tahir. Kita nak diri solat tu pun tempat tu mesti bersih, tak boleh tempat yang kotor. Sebab tu kadang-kadang ibu-ibu hari ni kadang ada anak kecil, anak dia kecil, dia pakai wet tissue yang lap-lap ditinggal begitu, maka ini merupakan najis, tak selesai lagi, tak boleh. Ada orang dia ambil kemuruk, dia lap-lap je, dia tinggal lah. Alah, budak kecil kau banyak mana? Kau banyak mana, tak banyak mana? Benda itu menyebabkan najis. Nanti dia lalu pula tempat tu lah kena berwudu, kan? Menyebabkan masalah kepada solat dia. Sebab apa? Sebab dia bercampur dengan najis. Sebab itu kena pastikan bersih betul-betul, cuci betul-betul, kan? Yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui, ada ilmu tentang masuknya waktu. Mana mengetahui masuknya waktu. Sebab tu kalau kita silap waktu, kan, kita dengar buka radio azan Allahu akbar, Allahu akbar, kita mau solat zuhur, rupanya Johor, waktu Johor, maka kita kena solat semula. Solat semula. Sebab apa? Sebab kita solat di luar waktu. So kita kena make sure masuk waktu. Yang kelima, wastiqbalul qiblah, iaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Syarat juga. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halatain, tapi dia kata kita boleh meninggalkan kiblat dalam dua keadaan berikut. Kita solat memang kena menghadap kiblat, tapi kadang kita boleh menghadap kiblat, kita boleh tak menghadap kiblat. Bila? Fi syiddatil khauf. Yang pertama, ketika mana terlalu takut. Terlalu takut. Takut dalam keadaan apa? Mungkin dalam perang. Dalam perang takut, macam kelang kabut, lari pergi balik ni, bawa senapan, bawa M16, menyorok belakang pokok, menyorok belakang batu, menyorok belakang bangunan, naik ke atas bangunan, tembak. Dalam macam tu, langan takut ni, waktu solat dah masuk. Kemana kita kena solat juga. Maka kita solat, solatul khauf ni tentang boleh solat 2 rakaat saja, zuhur 2 rakaat. Tetapi nak menghadap kiblat ke mana? Dengan musuh di depan, dengan tepi belakang. Jadi kita solat walau tak menghadap kiblat dibenarkan bila mana lah keadaan takut. Itu kalau takut dalam perang. Bagaimana takut bukan perang? Contoh kita pergi hutan belum. Contoh tu hutan belum. Hutan tu dah ada walaupun nama dia belum. Ya, dah ada. Kita pergi situ banyak gajah kan. Kalau jeli gerik tu lalu tu hak pasal lalu tahulah. Mesti jumpa juga gajah ni. Ya. Tuan bayang kalau tuan dikejar oleh gajah macam mana? Macam mana? Gajah lari laju. Sebab tu betul kalau gajah kejar, jangan kita lari atas dataran macam ni. Sebab gajah lagi laju, kita lari atas tempat yang agak curam macam tu. Sebab gajah nak imbang diri tak boleh, daripada bawah. Kalau dia menyengit, dia tumpah jatuh, kita ni okey lagi. Tapi dia dah belakang lari ni, masuk waktu dah nak habis, nak kena sembahyang, tuan-tuan, maka kita boleh solat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Lari daripada gajah tadi. Solatlah. Yang penting setakat mana kita mahu solat, kita tetap kena tunaikan solat. Dia panggil solatul khauf, solat yang takut. So solat yang takut ada 2 keadaan. Yang pertama dalam perang. Nabi SAW ajar tentang sampai dalam perang mau solat berjemaah. Dalam perang mau solat berjemaah, cuma ada kaedah dia. Kaedah dia bagaimana?
Bagaimana ketika mana musuh di depan, imam nak rakaat kedua, maka makmum ni berderah habis cepat. Sampai bagi salam, dia pun keluar ganti shift, hak shift ni pula main sambung. Dia sempat satu rakaat dengan tu imam, nanti sebelum imam bagi salam dia tambah satu rakaat dan bagi salam sama-sama imam. Jadi masing-masing dapat satu rakaat dengan imam, dua-dua kumpulan tu. Nampak tak? Nampak tak ni? Tak nampak tu. Nak tu kita kena buat pun nampak sebenarnya. Kan? Ni buat dah tak? Buat kat dinding tu nanya. Jadi tuan-tuan, itu gambarannya bagaimana solat jemaah tetap dilaksanakan. Tapi bagaimana kalau musuh di depan? Musuh di depan. Nah, musuh di depan, imam akan buat dosa, so depan bila dia rokok, so belakang dengan rokok. Sujud, so belakang dengan sujud. Dua diri lagi. Sebab musuh di depan. Sekali bila depan ni naik, barulah rokok dan sujud secara sendiri. Lepas tu kembali balik pada imam. Jadi solat jemaah tetap dilaksanakan. Tuan-tuan, jadi itu maknanya kepentingannya sampai dalam keadaan takut nak perang. Baik, jadi tak perlu menghadap kiblat dalam keadaan takut. Satu. Yang kedua, wa fi nafilati fi safari ala rahilah. Boleh juga tak menghadap kiblat ketika mana kita tunaikan solat sunat, ketika mana kita berada dalam perjalanan atas kenderaan. Nabi SAW pernah untuk atas unta, atas kenderaan, atas tunggangan, Nabi solat sunat tanpa menghadap kepada kiblat. Maka di situ menunjukkan boleh kita nak solat apa solat sunat ketika mana kita berada dalam kenderaan. Bahkan kita tak bawa kereta, naik motor pun boleh solat sunat. Tak ada kiblat ke apa? Naik motor kan ada kiblatnya lah. Duha, aku tak semua duha lagi ni. Kan lewat dah ni, nanti habis waktu duha. Aku ni tak tinggal duha. Solat atas motor. Bismillah, alhamdulillah. Macam biasa. Nak rokok sikit, tunduk sikit. Sujud lebih sikit. Jangan sujud sampai ke bawah. Sujud bawah nampaknya motor tu mesti parik kan. Jadi maknanya ni kiblat ikut dah. Motor kona kita mau kona, motor belok kita belok lah kiblat macam mana. Tak apa. Rukun-rukun solat, arkanus solat ada 18 dah kata. 18. Betul ke? Nanti kita tengok. Sebab apa? Sebab dia beza angka tu sebenarnya beza dari sudut pengiraan saja. Dia sama je, cuma ada kata 13, saya sebut 13. Ada kata 17, 18. Tapi sebenarnya semua benda sama, cuma ada perkara yang contohnya tamakninah. Ada yang kata rukun, ada yang kata wajib kepada wajib. Jadi sebenarnya sama ya, wajib dengan rukun pun. Kewajipan tetap melaksanakannya. Tak apa, nanti kita akan bincang tentang arkan salah satu persatu ni. Biasa bergambar lagi. Jadi kita akan baca satu persatu. Kita akan bincang juga dengan lebih terperinci insya-Allah supaya kita dapat memahami dengan sejelas-jelasnya insya-Allah. Wallahu taala alam. Sekarang saya buka kepada persoalan, dipersilakan. Ustaz, kalau yang sunat solat fardu macam dalam dalam kenderaan ke apa semua perlu menghadap kiblat dulu ke? Salat fardu dalam kenderaan ni sebenarnya kita kena berhenti. Kecuali dalam kapal kapal terbang kita tak ada kemampuan nak berhenti. Macam kenderaan biasa kereta ni kita kena berhenti solat macam biasa. So kena menghadap. Iyalah kena menghadap kiblat. First time tu lah. Tak, kalau kita berhenti solat macam biasa. Itu dalam kapal terbang lah. Nak kapal terbang. Kapal terbang tu kita ijtihad nak menghadap kiblat. Kita takbir ihram menghadap kiblat, lepas tu tak apa. Lepas tu biarlah bagaimana pun dia pusing-pusing pun pusing lah. Maknanya kita dimaafkanlah dari sudut tak menghadap sepanjang masa. Ya. Dua benda yang berbeza, akikah dan korban. Akikah ni berkaitan dengan kelahiran. Bila kita dapat anak, tanda kesyukuran atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kita buat akikah, tak ada anak kita, tanggungjawab mak ayah untuk buat akikah. Budak tu sejak dia umur 7 hari sampai dia balik. Itu kewajipan. Lepas balik kita tak ada kewajipan daripada mak ayah untuk buat akikah pada anak dia. Korban ni pula satu kesyukuran atas nikmat kelangsungan hidup yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang mana kita mampu, kita akan buat tiap-tiap tahun. Akikah sekali ya, jangan buat tiap tahun akikah. Kecuali dia beranak tiap-tiap tahun. Akikah sekali. Tapi kalau korban ni sunat untuk kita laksanakan setiap tahun bila mana kita mampu. Dan akikah ni pula dia tidak ada waktu, dia anytime kita boleh buat setiap bulan tu lahir. Tapi korban dia 4 hari je. Itu beza. Jadi maknanya
Waktu korban kita buat korban lah. Kekah lah, banyak lagi waktu dia. Kita boleh lah buat waktu bila kita ada rezeki kita buatlah untuk anak kita. Bila kita mampu untuk korban pada waktu tertentu 4 hari 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka kita laksanakan korban. Tuan-tuan, ni ada satu sambung soalan sila. Oh, anak dia tak korbankan lagi. Terkorbanlah budak tu. Tak kekah lagi. Bukan tak korban lagi. Dia tak buat kekah untuk anak dia. Dia duduk sibuk kalut lepas semua. Macam matrik ni sibuk kan? Tak berhenti-henti kan? Berurusan dengan bisnes kan? Tak berhenti, tak sedang-sedang. Allah, anak aku mak 18 dah, aku tak kekah lagi pun. Mana kewajipan pada mak ayah untuk akikah sudah gugur, sudah tidak ada. Bila budak tu balik saja, kewajipan untuk mak ayah untuk kekah pada anak dia sudah tidak ada, tak sunat lagi dah. Habis dah. Tu macam budak kesiap, budak tu nak kekah, tak kekah. Budak tu isu besar nak kekah sendiri boleh. Boleh. Mak dia kata dulu, mak tak buat kekah tuan. Waktu tu mak kerja matrik, sibuk. Lah ni mak pencen dah, barulah banyak orang tak pakai kekah lagi. Anak tu mak dah 35 dah. Jadi dia nak pakai kekah untuk diri sendiri boleh tak? Boleh. Masa dia dapat maklumat daripada mak dia, oh saya tak buat lagi, mana tak apalah, dia buat untuk diri dia. Tak perlu lagi mak dia untuk buat, pak dia untuk buat, tak perlu lagi dah. Mak pak dia tak buat, tak perlu lagi. Dia buat untuk diri dia, boleh. Jadi perlukah abang kawan dia kekah? Abang dapat, tak abang dapat, dalam masalah. Ni umur 85 baru dapat kekah, baru teringat mak ayah tak dapat kekah tu kan. Orang tanya ni Tok Wan, orang tahu ni Tok Wan, awak kekah siapa? Cucu kan? Kekah saya aja. Penin orang kan. Jadi maknanya tak abang tu buat sudah buat kekah. Tapi kita tak boleh niatkan yang korban juga. Korban, kekah, dua benda yang saya sebut tadi kan. Tak boleh buat korban dan kekah pula. Ya, buat korban lah, kekah lah. Kau yang buat kekah, dia buat kekah. Dia buat korban, dia buat korban. Itu. Baik. Dan solat rawatib untuk solat Jumaat adakah sama dengan solat Zuhur? Sama. Dalam mazhab Syafi'i dia mengkiaskan kepada solat Zuhur, solat Jumaat itu solat Zuhur, walaupun ada khilaf lah. Ada yang kata qabliyahnya tak ada, ada yang kata masjid saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia mengkiaskan bahawa ada juga qabliyah Jumaat. Macam Zuhur jugalah ada qabliyah. Dan ada riwayat juga sahabat Nabi Muhammad ibn Mas'ud melaksanakan sebelum qabliyah Jumaat. Jadi mana tu ada. Ya. Tanya sekarang ni banyak orang korban di kampus dia langsung kan. Macam kita ke kemudian. Baik, kita nak buat korban di dalam negara ke luar negara, itu persoalannya lah. Tak kisahlah mana-mana pun. Baik, lebih utama kita buat tempat kita dulu. Kita buat tempat kita dulu. Bila mana ada lebih ataupun tempat kita dah penuh, kita boleh pindah ke tempat lain yang lebih memerlukan. Biasanya tempat kita ni penuh kan. Contohnya kita nak buat tempat kita 20 ekor lembu je, tapi yang layak untuk korban 100 ekor lembu. Jadi situlah kita boleh pindah mana-mana tempat, di mana-mana saja kita boleh pindah. Yang reasonable lah, yang kita boleh sampai, kita boleh laksanakan korban tersebut, boleh, tidak ada masalah. Dia ikut kemampuan. Kalau kita mampu nak rata, kita mana rata. Kalau kita tak mampu, ada 300 lebih itu yang ada, kita buat tu. Asalkan kita buat korban kan. Sebab tu korban ni diikut kemampuan. Itu kemampuan. Dan ada satu korban, tuan-tuan, yang panggil smart korban yang terbaru ni, NGO, termasuk Akademi Imam Syafi'i pun terlibat juga, iaitu smart korban. Smart korban ni apa? Dia kambing yang disembelih di New Zealand. Kambing biri-biri
Tuan-tuan tahu bili-bili New Zealand besar mana? Besar. Macam nak lembu kan? Besar. Semula di New Zealand. Kemudian dagingnya bawa balik ke Malaysia untuk dibahagi-bahagikan kepada orang Malaysia lah, orang susah dan sebagainya kan, dapat dimanfaatkan oleh orang Malaysia. Walaupun sembelih tempat lain, tapi agih tempat lain, agih di Malaysia. Dan dia punya kulit dia punya bulu dia boleh dimanfaatkan. Kulit dan bulu tu dapat dihasilkan $100 New Zealand. Dan hasil itu akan dapat disumbangkan lagi kepada fakir miskin. Jadi maknanya baguslah dari sudut manfaat yang boleh diperoleh. Itu dipanggil sebagai smart korban itu. Boleh juga kita nak laksanakan itu, baru di launching hari Isnin baru ni kan, oleh beberapa NGO termasuklah MAPIM dan sebagainya. Dan Akademi Syafi'i pun join sekali lah dalam program smart korban itu untuk memberi kebaikan kepada lebih duit itu banyak boleh disumbangkan lagi kan, walaupun harganya lebih kurang 1 bahagian lembu di Malaysia. Harga seekor kambing sana, harga seekor kambing di New Zealand termasuk semua kos, bukan harga kambing saja, termasuk semua kos, termasuk kos bawa balik mai di sini kan, harga sebahagian lembu di Malaysia saja. So boleh juga, tidak masalah, mana-mana yang lebih sesuai. Ya. Ini lebih kurang solat rakaat sebelum solat subuh. Jadi sebelum waktu subuh atau No, selepas masuk waktu subuh. Sebab kalau sebelum masuk waktu subuh, dia masih lagi masuk solat malam. Dia bukan solat fajar dah. Dia selepas masuk waktu subuh, maka disunatkan sebelum solat subuh solat rawatib dia panggil. Solat rawatib itulah solat yang mengiringi solat fardu. Dia 2 rakaat sebelum subuh. Sebab lepas subuh tak ada solat sunat, dia hanya 2 rakaat sebelum subuh saja. Dan Nabi kata bahawa solat itulah solat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebab itu para ulama berkata berdasarkan hadis-hadis Nabi dan sebagainya, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh itulah solat subuh atau solat fajar itu merupakan solat yang terbaik, solat sunat muakkad yang paling muakkad. Solat sunat rawatib yang paling muakkad, yang paling dituntut. Kalau boleh kita jaga sungguh-sungguh. Ustaz, apa hukum ya kalau kita menggunakan tubuh haji tapi menggunakan loan ataupun duit daripada refinance rumah ke untuk buat haji? Maksudnya hutang tu Ustaz. Baik, hutang dibincangkan baru ni tentang hutang mana boleh, hutang mana tak boleh. Seharusnya saya sebut, kalau hutang, hutang nak kena bayar balik yang kita berkata nak boleh bayar bila, itu tak boleh. Itu tak boleh. Kita berhutang member, nanti aku bayar lah, tak boleh. Haji di atas hutang tersebut tidak boleh. Tetapi hutang yang berjadual, hutang berjadual ni macam mana? Kita hutang tapi potongan gaji bulan-bulan secara tetap, dan dilindungi oleh insurans. Maknanya confirm akan selesai. Macam hutang rumah, kau nak tunggu rumah bayar habis baru pergi haji, pakai tak pergi haji ya? Enggak, ramai yang ada hutang. Tapi hutang tu hutang berjadual dan dia ada insurans. Mana kod mana pun mesti clear. Dia tak akan berlaku hutang, dia tak akan berlaku tak boleh selangsai hutang. Sebab kalau mati sekalipun, insurans akan cover, mana hutang juga akan terlangsai. Jadi maknanya kalau hutang yang berjadual macam tu, maka para ulama mutaakhirin menyatakan boleh, tidak ada masalah dengan menggunakan duit tersebut, duit hutang tersebut. Contohnya. Tetapi kalau pi hutang nak bayar nanti bayar,